kawasan atau wilayah yang mempunyai kerajaan yang sistematik dan sempadan yang diiktiraf. Okey. Bila dalam soalan dia akan tanya kamu konsep negara nah. Okey, kalau dalam soalan struktur apa yang penting kamu jawab? Okey, kamu kena jawab ada masyarakat. Okey, dia kena ada masyarakat atau penduduk yang mendiami sesuatu kawasan. Okey, dia kena ada kawasan atau wilayah. Nah, lagi satu adalah sempadan yang diiktiraf. Okey, wilayah sempadan yang diiktiraf dan juga kerajaan. Okey, tiga benda ni adalah penting. Nah, konsep negara dia kena ada tiga, ada wilayah. Wilayah ialah apa? Okey, wilayah adalah sempadan yang diiktiraf. Yang kedua adalah penduduk. Ada negara yang tak ada penduduk? Buka kamu punya mic. Okey, semua buka mic. Tak ada. Tak ada. Kalau satu tempat tu tak ada penduduk, kita tak akan katakan dia sebagai negara. Jadi dia kena ada penduduk. Okey, satu lagi adalah kerajaan. Semua negara kena ada kerajaan. Okey, kamu kena ingat tiga perkara tu saja. Kena ada penduduk yang tetap Okey, kena ada penduduk yang tetap. Kena ada wilayah yang apa? Wilayah yang ada sempadan. Sempadan. Okey, wilayah yang ada sempadan dan juga kerajaan. Faham tak? Okey, ketiga ni dia akan kalau kamu nak jawab apa-apa dia kena ada tiga benda ni. Okey, dia akan tanya konsep negara ataupun maksud negara. Okey, yang kedua. Okey, sekejap. Okey, konsep yang ni negara berdaulat Okey, konsep negara berdaulat konsep dia adalah negara bebas daripada penjajahan. Nampak lagi tak? Ada lagi sini ada? Ada kan? Okey. Konsep negara berdaulat tadi adalah negara. Ini adalah negara berdaulat. Okey, konsep negara berdaulat adalah negara yang bebas daripada penjajahan. Okey, bebas daripada penjajahan kuasa asing dan mempunyai kerajaan yang mentadbir negara tanpa pengaruh kuasa-kuasa luar. Okey, ni konsepnya. Tapi bila dia tanya soalan nanti, apa konsep negara berdaulat? Okey, kamu kena ada semua ni. Okey, ada semua perkara ni. Yang pertama adalah merdeka. Apa yang dimaksudkan dengan merdeka? Merdeka adalah bebas daripada dijajah. Okey, dijajah daripada penjajahan kuasa asing. Okey, yang kedua adalah beribawa. Apa maksud beribawa? Apa maksud beribawa? Okey, beribawa ni dia tidak dipengaruhi oleh mana-mana negara, mana-mana kuasa yang lain lah. Okey. Yang seterusnya adalah beridentiti. Apa maksud beridentiti kat sini? Siapa boleh jawab? Identiti negara tu sendiri. Betul. Okey, identiti negara tu sendiri. Negara kamu ada identiti. Apa identiti dia? Data negara. Apa dia? Data negara. Pandai. Okey. Identiti negara kamu adalah jata negara lagi? Bendera. Bendera.
lagu negaraku. Okay, kamu ada bendera, kamu ada jata negara. Lagi apa lagi? Betul. Kawan kamu cakap ada lagu kan? Ya. Itu adalah identiti negara kita. Nah, kita ada jata negara, kita ada lagu, kita ada bendera. Okey, semua negara ada bendera, betul tak? Betul. Ada lagu, ada bendera dan juga ada jata negara. Semua negara ada. Okey. Yang keempat ialah dihormati dan diiktiraf. Okey, dihormati dan juga diiktiraf. Apa yang dimaksudkan dengan dihormati dan diiktiraf? Dihormati oleh negara lain. Okey, dihormati oleh negara lain. Okey, apa yang dimaksudkan dihormati oleh negara lain? Apa maksud kamu? Negara lain memandang tinggi dekat negara tu. Okey, dihormati oleh negara lain. Okey, kat sini kita boleh tengok semua negara adalah negara berdaulat, dia akan diiktiraf dan juga dihormati. Kecuali negara apa? Israel. Kecuali Israel. Okey, Israel tidak diiktiraf oleh negara kita lah dan beberapa buah negara yang lain. Okey, sebelum ni Israel tidak diterima oleh semua negara. Tapi baru-baru ni kalau kamu baca berita, dia telah diterima, betul tak? Kan kamu tak tahu? Tahu. Ada negara-negara yang telah Ifat dah dah masuk ke belum? Cikgu dah admit dia dah masuk ke belum? Ifat masuk lagi? Dah ikut you. Dah lagi? Masuk. Masuk dah? Silakan, cikgu dah terima WhatsApp. Okey. Seterusnya kita pergi dekat, okey, yang tak sah diiktiraf kan? Okey, negara yang kita tak iktiraf adalah Israel. Okey, tapi baru-baru ni Israel pun telah diterima oleh beberapa buah negara. Contohnya UAE ya, UAE dah terima Israel. Okey. Kalau kita tengok yang nombor 5 adalah perlembagaan yang berkuasa. Jadi kebanyakan negara semua ada perlembagaan sendiri. Okey, perlembagaan ni apa? Undang-undang. Apa dia? Undang-undang. Pandai. Okey, perlembagaan adalah undang-undang. Okey, undang-undang yang tertinggi. Perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi. Okey, semua negara ada perlembagaan lah. Okey, ada. Nah, dia perlembagaan ni ada dua. Sama ada perlembagaan itu bertulis ataupun tak bertulis. Ada setengah negara perlembagaan dia bertulis macam dengan negara kita. Jadi kita tulis perlembagaan dalam orang kata dalam buku lah. Okey, ada negara yang ada juga perlembagaan tapi dia tak bertulis. Okey, berideologi. Apa maksud berideologi ni? Apa maksudnya? Okey, berideologi ni adalah fahaman. Faham tak fahaman? Faham. Okey, fahaman. Macam kamu lah, ideologi kamu apa? Nah, fahaman kamu apa? Okey, ada setengah kalau kamu tengok fahaman apa? Fahaman komunis kan, betul tak? Ada negara yang berfahaman komunis. Itu adalah kita panggil sebagai ideologi. Okey, seterusnya. Okey, adakah Malaysia sebuah negara berdaulat? Ya. Ya, sebabnya kita ada semua ciri-ciri ni. Okey. Salin. Yang ni cikgu tak bagi kat kamu ni. Okey, Salina yang ni
Kamu ada handphone ke? Kamu snap? Siapa yang ada? Siapa yang ada? Kamu guna laptop? Kamu boleh snap. Okey, bukti Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat adalah yang pertama ada penduduk. Okey, penduduk kita ada kepelbagaian kaum dan suku di Malaysia. Yang kedua adalah kerajaan. Pada kerajaan kita ada demokrasi berparlimen. Okey, itu adalah kita punya kerajaan. Yang ketiga adalah legitimasi, iaitu diiktiraf. Okey, ataupun kamu, yang ni kamu tak payah tulis dia punya bukti kat depan ni. Kamu just kata negara Malaysia diiktiraf dan disegani oleh antarabangsa. Nah, kamu boleh jawab macam tu. Okey, seterusnya adalah sempadan. Negara kita mempunyai sempadan negara yang jelas dan juga diiktiraf. Kuasa, kita ada konsep pengasingan kuasa. Okey, konsep pengasingan kuasa ni kita ada 3 kuasa yang besar, iaitu Badan Perundangan, Badan Kehakiman dan juga Badan Kerajaan. Pentadbiran Kerajaan. Okey, seterusnya adalah kita tengok kehakiman, memiliki badan kehakiman yang bebas. Perundangan, perlembagaan dan ideologi sendiri. Identiti kita yang kamu sebut tadi, ada apa? Ada simbol-simbol kenegaraan, ada jata, ada bendera, lagu dan juga sebagainya. Sudah. Okey, bentuk negara. Okey, ini adalah bentuk-bentuk negara. Kita ada negara, ni dia bagi contoh lah. Okey, kita ada negara yang monarki. Apa dimaksudkan dengan monarki? Kamu boleh salin nota ni, boleh tulis nota sikit-sikit. Sebab habis pada kita belajar, cikgu akan bagi kat kamu soalan dan kamu kena jawab. Okey, monarki. Apa dia punya maksud? Okay, maksud monarki adalah pemerintah diketuai oleh seorang raja. Okey, raja itu akan memonopoli kuasa, iaitu dalam bidang pentadbiran, iaitu eksekutif. Okey, lepas tu pentadbiran negara dijalankan oleh kaum kerabat raja. Waris takhta adalah berdasarkan kepada keturunan. Negara yang mengamalkan monarki adalah negara Brunei, Arab Saudi dan juga Oman. Okey, jadi maksudnya kat sini ialah negara-negara tersebut diperintah oleh raja ataupun anak-anak dia. Okey, setelah raja tersebut meninggal, dia akan bagi pentadbiran dia kepada anak dia atau keturunan dia. Contohnya Brunei yang paling dekat, kamu boleh tengok lah. Kita panggil, sebab kalau kamu tengok kat Arab Saudi, siapa yang memerintah dia adalah King lah. Punya Raja Arab Saudi, Raja Brunei dan juga King of Oman lah. Okey, kita tengok pula kepada negara republik. Okey, negara republik adalah pemerintah bukan diketuai oleh raja. Kuasa pemerintah tertinggi adalah presiden. Okey, ini negara republik negara republik yang bila kamu tengok dia punya Perdana Menteri, kita tak pakai Perdana Menteri, kita akan pakai sebagai presiden. Presiden. Okey, sistem presiden. Presiden dikenali sebagai ketua negara. Peranannya adalah untuk mentadbir negara. Dipilih terus melalui pilihan raya. Okey, dipilih terus melalui pilihan raya. Okey, presiden sebagai ketua negara tetapi bukan ketua kerajaan.
Okey, Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan. Okey, kedua-duanya mengambil bahagian dalam pentadbiran. Kat sini kamu boleh tengok Presiden Amerika Syarikat, Presiden Filipina dan para presiden adalah Singapura dan juga Taiwan. Okey, kalau kamu tengok republik ni, dia mengundi, dia terus pilih presiden dia lah. Macam kamu tengok pilihan raya dekat Amerika Syarikat. Okey. Okey, negara komunis. Okey, negara komunis pula. Cuba kamu tengok negara komunis. Okey, negara komunis ni doktrin kepentingan dia adalah bersama, utamakan prinsip milik negara. Okay, jadi semua benda dekat negara tersebut adalah milik negara dia. Okey, jadi tak ada lah milik perseorangan, milik syarikat dan sebagainya lah. Okey, pemimpin tidak dipilih oleh rakyat. Nah, pemimpin dia tidak dipilih oleh rakyat. Pemerintah berkuasa mutlak. Kebebasan rakyat terbatas. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kebebasan rakyat terbatas? Okey, kebebasan rakyat terbatas ni adalah semua perkara atau semua keputusan dilakukan oleh siapa? Kerajaan. Okey, oleh kerajaan. Nah, ataupun siapa yang dia punya ni adalah dia punya ketua lah. Nah, okey, kebebasan dia memang terbatas. Semua tak boleh, semua kerajaan yang tentukan apa yang kamu perlu buat, hidup kamu apa semua. Okey, sistem satu parti. Hanya ada satu parti je. Kamu tahu kan parti itu parti apa? Parti Komunis. Komunis. Okey, dia ada satu sistem saja. Kalau dekat Malaysia ada banyak, betul tak? Parti yang bertanding tu. Okey, kat Malaysia terlalu banyak sampai kamu bila-bila pun boleh pergi daftar parti baru. Katakan kamu nak buat parti baru, boleh? Kamu boleh pergi daftar. Nah, contohnya kamu nak buat parti nama kamu sendiri. Boleh? Nah, tapi kamu kena ada pengikut lah. Nah, kamu kena daftar parti lah. Okey, ni antara negara-negara yang mengamalkan sistem komunis. Yang pertama adalah China, Rusia, Poland, Bulgaria, Vietnam, dengan Korea Utara lah. Okey, dengan juga Korea Utara. Okey, China, Rusia apa semua ni kamu jarang dengar sikit lah. Okey, yang paling kamu tahu adalah Korea Utara. Sebab apa? Sebab apa? Lalu trending. Dia terlalu ekstrim lah. Dia punya pemerintahan Korea Utara ni terlalu ekstrim. Jadi kalau kamu tengok China, kamu tengok Rusia, dia komunis tapi dia tetap memberi kelonggaran kepada dia punya rakyat dia untuk untuk hidup lah. Kalau kat Korea Utara ni semua ditentukan oleh kerajaan. Okey, dia ekstrim sangat. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi dekat sistem kerajaan. Okey, kita dekat sistem kerajaan. Okey, sistem kerajaan. Okey, sistem kerajaan. Konsep kerajaan. Okey, konsep kerajaan iaitu badan. Okey, ni siapa yang buka handphone dekat tepi laptop dia akan jadi gemar. Okey, sistem kerajaan. Konsep kerajaan, badan atau institusi yang bertanggungjawab menjalankan fungsi-fungsi pengurusan dan pentadbiran negara. Okay, peranan kerajaan menentukan
arah takbir urus negara. Okey, yang ni kamu boleh ambil nota nak. Menyediakan kemudahan ekonomi, menyediakan pelbagai perkhidmatan, memastikan keamanan dan ketenteraman, menstabilkan ekonomi, perlindungan alam sekitar, menyediakan keperluan asasi. Okey dah? Habis dah salin? Dah. Okey salin Ustaz. Cikgu bagi masa. Ismail Aiman masuk dah? Ya, masuk aja. Ya. Amirul Hazmi masuk dah? Amirul tak ada, Dennis Haikal? Ya, dia je. Siapa tu? Dennis Ya. Wai? Wai Muhammad Daniel masuk? Wan tak masuk ke? Duduk je. Okey. Dana, boleh nak? Dah. Boleh ke adik teruskan? Boleh. Boleh? Boleh. Okey. Sistem kerajaan. Okey, kerajaan. Ada tiga, iaitu persekutuan, konfederasi dan juga kesatuan. Okey. Okey, kerajaan kesatuan. Ini adalah dimaksudkan dengan kerajaan kesatuan. Okey, ini adalah kerajaan kesatuan. Kerajaan kesatuan adalah dia ada kuasa kerajaan negeri dan juga kuasa kerajaan pusat. Okey, kerajaan negeri ada kuasa yang sedikit dan dikuasai seterusnya oleh kerajaan pusat. Okey, kuasa kerajaan didominasi oleh kerajaan pusat. Kerajaan negeri boleh dibatasi kuasanya oleh kerajaan pusat. Kerajaan pusat boleh batalkan segala rang undang-undang yang diluluskan oleh kerajaan negeri, walaupun kedua-duanya bebas meluluskan undang-undang. Okey, contohnya kat sini adalah Britain, Perancis dan juga New Zealand. Okey, katakanlah kerajaan negeri buat undang-undang, tetapi dia boleh dibatalkan oleh kerajaan pusat. Bermaksud kat sini kerajaan pusat lebih berkuasa. Okey, kerajaan pusat lebih berkuasa. Okey, kita pergi pula dekat kerajaan konfederasi. Okey, kerajaan konfederasi ni adalah dia sama juga, ada kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Okey, tapi kalau kamu tengok dekat sini, kerajaan negeri mempunyai kuasa lebih besar daripada kerajaan pusat. Okey, yang ni kerajaan pusat pula kuasa dia lebih kecil. Okey, kalau kita tengok kat sini, kuasa kerajaan didominasi oleh kerajaan negeri. Kuasa kerajaan pusat terhad dan dibatasi oleh kerajaan negeri. Kerajaan negeri boleh membatalkan segala rang undang-undang yang diluluskan oleh
kerajaan pusat walaupun kedua-duanya bebas meluluskan undang-undang. Kegagalan corak kerajaan ini diamalkan kerana sukar untuk mencapai keputusan. B. Kerajaan pusat kurang cekap. C. Kepentingan perbezaan antara kerajaan negeri, dan seterusnya adalah kerajaan pusat lemah untuk bertunding dengan luar negara. Okey, contoh negara yang mengamalkan kerajaan konfederasi adalah negara Perikatan Jerman Utara. Yang tu saja. Dan juga negara yang wujud pada zaman Renaissance. Ni zaman dulu-dulu lah. Kalau kamu tengok, ni adalah zaman dulu-dulu punya lah. Seterusnya, kita pergi dekat kerajaan. Sistem kerajaan persekutuan. Sistem kerajaan persekutuan ni adalah dia ada kuasa, dia share bersama. Dia ada kuasa kerajaan negeri dan dia juga ada kuasa kerajaan pusat. Kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Lepas tu dia ada kuasa masing-masing. Kuasa kerajaan negeri dia ada kuasa dia, kerajaan pusat pun ada kuasa dia. Dan ada juga kuasa yang dikongsi bersama. Kuasa autonomi seimbang antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri serta dilindungi oleh undang-undang. Aspek ini dikenali sebagai pembahagian kuasa amalan kerajaan persekutuan di Malaysia. A. Perlembagaan menetapkan bidang kuasa dan melindungi kuasa kedua-dua kerajaan. B. Masing-masing mempunyai kuasa autonomi. C. Tiada pihak yang boleh mencampuri dan menindas kuasa masing-masing. Cuba kamu tengok dekat sini. Kalau kamu tengok balik, dia cakap kat sini apa? Dua-dua mempunyai kuasa kan? Kuasa autonomi, dia ada kuasa dia. Kerajaan negeri dia buat keputusan untuk bahagian dia. Kerajaan pusat pula buat keputusan untuk kerajaan persekutuan, dia buat undang-undang mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan oleh perlembagaan. Nanti bila kita masuk bab perlembagaan nanti, kamu akan nampak dia ada jadual. Dia ada jadual, dia memang dia dah tulis dah kuasa kerajaan persekutuan apa, bidang kuasa kerajaan negeri apa, dan bidang kuasa apa yang dikongsi bersama-sama. Nanti kamu akan nampak. Kita akan, yang tu dalam bab seterusnya lah. Sekejap. Ini sistem kerajaan persekutuan acuan Malaysia. Ini yang Malaysia punya. Kerajaan persekutuan adalah negara kita Malaysia. Kerajaan negeri adalah negeri-negeri di Malaysia. Kita ada berapa? Kita ada 14 negeri-negeri. Lepas tu kita juga ada kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan ni adalah di bawah kerajaan negeri. Kerajaan tempatan kita ada Dewan Bandaraya, Majlis Perbandaran dan juga Majlis Daerah. Ataupun kita kenali dia sebagai PBT. PBT. Seterusnya. Ini adalah rumusan. Rumusan ni kamu boleh snap gambar ataupun screenshot saja. Ini adalah perbezaan dia. Rumusan antara kerajaan persekutuan, kerajaan kesatuan dan juga kerajaan konfederasi. Boleh cikgu next?
Okey, konsep pengasingan kuasa. Untuk konsep pengasingan kuasa. Okey. Pengasingan kuasa kita ada uh, Okey, konsep pengasingan kuasa. Okey, kat sini kita ada badan perundangan, badan pentadbiran dan juga badan kehakiman. Kita ada 3 badan di bawah pengasingan kuasa. Okey, badan perundangan. Apa yang dimaksudkan dengan badan perundangan? Okey, badan perundangan ni dia fungsinya adalah untuk menggubal undang-undang. Kalau kamu tengok badan perundangan, dia adalah untuk menggubal undang-undang persekutuan. Institusi yang terlibat adalah Parlimen dan DUN. Okey, Parlimen tahu tak apa? Tak ada suara pun. Tahu. Parlimen yang baru-baru ni duk gaduh tu. Ya. Itu adalah Parlimen. Okey, DUN tu apa dia? Pernah dengar tak? Pernah. Dengar. Dengar. Nama tempat. Apa dia? Okey, DUN ni adalah Dewan Undangan Negeri. Okey, Dewan Undangan Negeri. DUN ni dekat mana? Tahu tak dekat mana? Kuah. Dekat Kuah. Yang tu, okay. Yang kat Kuah tu adalah Adun. Betul tak? Betul. Yang tu pejabat Adun. Yang kamu tengok dekat mana bangunan Maha tu kan? Dia tulis apa? Dia tulis Adun kat situ kan? Ahli Dewan Undangan Negeri. Okey, siapa ahli Dewan Undangan Negeri ni? Mahdi. Betul. Okey, ahli Dewan Undangan Negeri adalah siapa yang menang ketika pilihan raya. Okey, siapa yang menang ketika pilihan raya. Okey, itu kita kenali sebagai Adun. Dia menang pada pilihan raya. Okey, kalau kamu nak tahu, bila pilihan raya, kita akan pilih ahli Dewan Undangan Negeri untuk kita punya kawasan dan juga kita juga akan pilih ahli Parlimen. Okey, jadi sebab itulah kalau kamu tengok Tun Mahathir ada dekat Parlimen kan? Ya. Itu sebab kita undi dia untuk wakil kita ke Parlimen. Parlimen ni kiranya macam semua negeri akan dihantar, siapa yang menang untuk semua negeri akan dihantar ke Parlimen. Yang itu duk gaduh tu yang kamu tengok dalam TV tu. Okey, Syed Saddiq kan? Betul tak? Kamu kan minat dengan Syed Saddiq kan? Ya. Kamu minat dengan dia. Okey, dia tu adalah ahli Parlimen. Ahli Dewan Undangan Negeri pula adalah orang yang menang dekat negeri. Nanti dia akan ada majlis mesyuarat dia dekat negeri. Okey, yang kamu tengok dalam TV tu dekat Parlimen. Okey, dekat negeri pun ada juga. Dekat negeri pun ada juga, tapi negeri ni selalunya kamu tak nampak lah. Sebab orang tak bawa-bawakan dia. Masa dia duduk berbincang sama juga macam dekat dalam Parlimen. Okey, yang tu adalah badan perundangan. Badan perundangan ni dia menggubal undang-undang. Contohnya Malaysia nak buat undang-undang baru. Okey, dia akan gubal, dia akan bincang dekat Parlimen dan juga Adun. Untuk negeri dia guna Adun, dekat Parlimen, kalau dekat negara kita Malaysia dia akan guna dekat Parlimen.
Okey, bila kamu tengok dekat, okey kita pergi dekat badan pentadbiran pula. Apa yang dimaksudkan dengan badan pentadbiran? Okey, badan pentadbiran ni dia adalah proses melaksanakan pentadbiran dan dasar awam yang tertakluk kepada panduan perundangan. Okey, ini pentadbiran pula. Dasar adalah perundangan, dia buat undang-undang. Yang ni kita pergi kat badan pentadbiran, dia akan melaksanakan pentadbiran dan dasar-dasar apa yang kerajaan buat sebelum-sebelum ni dan akan buat, dia yang akan laksanakan. Dan dia pula kena mengikut kepada undang-undang yang telah dibuat oleh badan perundangan. Okey, siapa? Dia kat sini adalah kabinet. Kabinet kat sini, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan semua jentera pentadbiran. Yang ni dia pemerintahan lah. Yang kamu tengok ada apa? Ada siapa tu? Perdana Menteri apa semua menteri-menteri tu kan? Dia adalah bawah kabinet. Okey, yang ketiga adalah Badan Kehakiman. Badan Kehakiman ni melaksanakan proses keadilan. Proses keadilan, kalau ada salah laku ke apa-apa, kita akan bawa dia ke keadilan dan juga mahkamah. Ketiga-tiga badan ni adalah berasingan. Kalau kamu tengok balik, ketiga-tiga badan ni adalah berasingan. Parlimen, kabinet, semua adalah berasingan. Tapi dekat Malaysia asing nak? Dekat Malaysia asing nak? Asing. Asing. Asing? Asing. Betul ke asing? Tak. Betul. Betul eh? Kita asing dalam buku saja. Kita asing dalam buku saja. Kalau yang sebetulnya pentadbiran kita, dia ada juga yang dia ada juga yang bertindan sebenarnya kalau dalam pentadbiran kita. Tapi kalau dalam periksa kamu jawablah asing. Kalau dalam periksa kamu jawab saja, kita ada konsep pengasingan kuasa untuk negara kita. Tapi kalau kita tengok realiti kat depan mata kita, dia sebenarnya bertindan. Okey, kabinet dengan DUN ada yang bertindan lah. Okey. Kita pergi dekat seterusnya. Okey. Prinsip konsep pengasingan kuasa. Okey, setiap badan tidak boleh memiliki kuasa badan lain. Nombor dua, tiada satu badan boleh bertindak tanpa batasan. Semua badan menjalankan tugas dan fungsi sendiri, membolehkan setiap badan memantau badan yang lain. Kiranya mereka ni kena jalankan part mereka sendirilah. Badan perundangan dia hanya buat undang-undang. Badan pentadbiran dia mentadbir tanpa mencampuri undang-undang. Okey. Kat sini kamu tengok tujuan. Kenapa dilakukan pengasingan kuasa? Okey. Pengasingan kuasa adalah dilakukan untuk mengelakkan pertindihan kuasa, untuk mengelakkan pemusatan kuasa. Okey, mengelakkan badan terlibat dalam menguruskan lebih satu kuasa yang boleh mengakibatkan penyalahgunaan kuasa, memelihara kepentingan rakyat, memelihara kebebasan dan keamanan negara, memberikan kebebasan kepada sesuatu badan tanpa rasa
Bimbang. Okey, kamu boleh salin. Cikgu, Ya. pemusatan kuasa tu macam mana? Pemusatan kuasa. Okey, pemusatan kuasa ni kiranya semua dia berpusat. Okey, pertindahan atau mengelakkan pemusatan kuasa ni dia kiranya semua keputusan dia saja yang buat. Contohnya, katakanlah Perdana Menteri. Perdana Menteri itulah yang berkuasa dalam bidang perundangan. Perdana Menteri itulah berkuasa dalam bidang pentadbiran dan dia juga berkuasa dalam bidang Kehakiman. kehakiman. Itu kita katakan dia sebagai pemusatan kuasa. Kamu nampak tak lagi kamu punya tu? Ada lagi tak? Ada. Ada. Okey. Hilang tu. Hilang dah. Siapa hilang pula? Atau ada balik. Ada balik. Dia main celup. Okey. Okey, pemusatan kuasa ni dia berpusat. Kiranya kalau pemusatan kuasa macam kamu tengok dekat Brunei, betul tak? Brunei kalau kamu tengok dia diperintah oleh raja kan? Ya. Okey. Jadi raja tu yang buat keputusan semua. Itu kita katakan sebagai pemusatan kuasa. Okey, raja tu lah yang mentadbir, raja tu lah yang buat undang-undang dan raja tu juga yang akan menjatuhkan hukuman sekiranya terdapat sekiranya berlaku kesalahan. Katakan kamu duduk kat Brunei, contohnya kamu buat kesalahan, contohnya membunuh orang ke apa ke. Jadi yang buat keputusan adalah raja kamu. Ya, raja. Macam kat Brunei, raja tu juga yang mentadbir, raja tu juga yang buat undang-undang. Cuba kamu tengok Brunei kata kena apa? Contoh undang-undang dia. Macam COVID baru-baru ni kan. Kamu tengok kat Brunei tak ada kes lah. Kat Brunei memang tak ada kes langsung selama apa-apa. Cikgu rasa memang sangat lama lah, lebih pada 1.5 tahun lah. Mereka memang tak ada kes langsung. Apa yang berlaku semua keputusan raja dia buat. Okey, macam raja dia kata tutup pintu sempadan. Macam-macam lah. Dia pun boleh pergi semayang kat masjid apa semua tu kan. Semua dia punya raja yang bertitah. Raja dia yang buat keputusan semua. Yang tu kita katakan sebagai pemusatan kuasa. Okey, ada lagi yang tak faham nak tanya tentang perkara lain tak? Ada. Yang lain faham kan? Okay, kalau kamu ada soalan, kamu boleh terus tanya cikgu. Buka mic dan tanya terus kan? Sebab nanti kalau kita pergi tempat lain dah, Saki, kamu nak tanya dah, jenuh kita nak patah balik. Okey. Okey, kat sini praktis pengasingan kuasa di Malaysia. Okey, kita ada ahli parlimen. Ahli parlimen iaitu anggota kabinet dan juga ahli parlimen. Okey, ada eksekutif dan legislatif. Okey, yang ni kamu boleh ambil. Kamu snap gambar. Okey, nanti senang kamu nak faham. Okey, apa yang cikgu kata kat sini kamu tengok ada kalau dekat Malaysia kita ada pertindihan kuasa. Kamu cuba tengok anggota kabinet dan juga ahli parlimen. Cuba kamu tengok kat situ, dia cakap tadi dia cakap Malaysia asing kan? Betul tak? Ada pengasingan kuasa kan? Tapi kita tengok kat sini untuk ahli parlimen, anggota kabinet dan juga ahli parlimen, dia bertindih dekat situ. Dia ada dalam ahli parlimen dia ada eksekutif dan juga legislatif. Apa maksudnya? Maksudnya kat sini dalam ahli Dewan Parlimen tu ada
dalam bidang pentadbiran, depa juga dalam bidang pentadbiran, depa juga dalam bidang membuat dasar dan membuat undang-undang. Jadi kat sini kita boleh nampak dah pertindihan kuasa, betul tak? Okay. Betul. Tapi bila masuk periksa, kamu jawab saja kuasa dia diasingkan. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Ada yang tak faham tak? Ada yang tak faham? Everything is okay. Jadi kamu cakap je, okey, Malaysia mengamalkan pengasingan kuasa. Contohnya pengasingan kuasa, kita ada 3 badan, iaitu badan perundangan, badan eksekutif dan juga badan kehakiman. Tapi bila kita tengok balik kat sini, badan eksekutif dengan badan perundangan, okey, legislatif tu adalah perundangan. Sila kamu take note kat situ, kamu tulis. Okey, badan ya. Itu judisiari tu apa? Judiciary. Okey. Kat situ adalah judiciary tu adalah bidang perundangan. Bukan, judiciary ni kehakiman. Kehakiman. Kalau legislatif tadi, dia adalah perundangan, badan yang membuat undang-undang ataupun dasar. Okey. Kalau judiciary ni pula badan yang melaksanakan kalau judiciary ni badan kehakiman. Okey, badan kehakiman ni badan yang melaksanakan apa kita panggil? Hukuman lah kan? Itu adalah kehakiman. Okey, kamu tengok kat sini. Anggota ahli parlimen dia ada anggota kabinet dan juga ahli parlimen. Okey, jadi dialah yang membuat dasar dan dia juga yang melaksanakan dasar-dasar tu. Kalau kat Malaysia lah, jadi kita nampak kat situ ada berlakunya pertindihan. Okey, bila nak jawab periksa, jawab mesti ni cakap tadi. Dia apa? Berasingan. Okey. Kamu cuba tengok YDPA. YDPA ni apa dia? Yang Dekat Agong. yang di-Pertuan Agong. Okey, yang di-Pertuan Agong ni dia adalah ketua negara. Kejap. Kejap. Dia titik dulu nak habis dah. Sekejap ya. Okey. Okey, kamu tengok YDPA. YDPA adalah ketua negara, ketua agama Islam bagi wilayah persekutuan. Okey, kenapa YDPA ketua agama Islam bagi wilayah persekutuan? Sebab apa? Tahu tak? Ada siapa tahu? Sebab dia selatan tu. Sebab dia raja. Sebab dia raja. Okey, kamu cuba tengok dia kata kat situ. Okey, dia kata kat situ YDPA adalah ketua negara dan ketua agama bagi wilayah persekutuan. Sebab apa? Sebab wilayah persekutuan tidak ada sultan. Wilayah persekutuan tidak ada sultan dan raja. Jadi bagi negeri-negeri tersebut, YDPA akan menjadi ketua agama Islam. Bagi negeri-negeri yang mempunyai sultan dan raja, ketua agama Islam dia adalah sultan dan raja masing-masing. Faham? Okey, jelasnya. Okey, kita tengok dekat ketua YDPA juga adalah ketua bagi ketiga-tiga badan, iaitu badan eksekutif, badan legislatif dan juga badan judiciary, iaitu badan kehakiman. Okey, kamu boleh tulis kat tepi tu siap-siap. Eksekutif tu adalah badan pentadbiran, legislatif adalah badan perundangan, judiciary adalah bidang kehakiman.
Legislatif boleh. perundangan. Apa? Legislatif. Legislatif adalah badan perundangan. Okey. Okey, peguam negara. Okey, peguam negara iaitu pegawai kerajaan yang menentukan mahkamah yang membicarakan. Okey, dia peguam negara ni dia dalam dua. Satu dalam eksekutif iaitu dia dalam bidang pentadbiran dan satu lagi adalah dalam bidang kehakiman. Dia ketua lah. Okey. Peguam negara ni dia menentukan. Dia yang akan menentukan mahkamah yang akan membicarakan kes-kes. Okay, nanti next punya bab kita akan belajar tentang mahkamah-mahkamah yang ada dekat Malaysia. Mahkamah memang sangat banyak. Okey, yang cikgu bagi ni kamu boleh snap dulu picture lah. Kamu boleh snap dulu picture. Apa yang ada dalam laptop tu dia boleh simpan dalam laptop dia lah, nota-nota ni. Dan salin jugalah. Okey. Okey, kita berhenti setakat tu dulu lah. Okay. Jadi kamu pun dah tepu dah, kakak dah makan nasi goreng dah kat belakang tu. Okey, cukup 1 jam dah kita online. Okey, cikgu akan bagi latihan kat kamu. Cikgu akan letak file. Cikgu akan letak file kat kamu untuk latihan. Siapa yang kat rumah dia ada printer, dia boleh print. Okey, siapa yang kat rumah dia tak ada printer, apa yang dia perlu buat adalah Salin. dia perlu salin. Okey, salin tu nak salin macam mana? Salin, cikgu akan bagi soalan bahagian A iaitu soalan objektif. Apa yang perlu kamu buat, siapa yang tak ada printer tu kamu salin soalan dan terus letak jawapan. Baik tu. Boleh. Tadi kalau cikgu suruh salin semua, hampa kata cikgu kejam lah. Apalah, hampa kan memang macam tu. Yalah tu. Sampai cikgu dah. Okey, tadi cikgu akan sampai kat kamu dalam kamu punya Telegram